MKN Kedah harap tiada lagi PKPD di negeri berkenaan. Hampir 10% anggota polis Melaka jalani saringan COVID-19 dan kuarantinkan diri sejak Mac lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah bersama saya Ismail Adnan. Seperti biasa, kemas kini berita seluruh negara kami bawakan kepada anda. Perinciannya kita bersama Kamal Firman Shah Kamaluddin. Baik, terima kasih Ismail. Baik saudara, kita mulakan perkembangan lintas langsung negeri dengan Sarawak. Dan antara perkongsian dari Bumi Penyialang adalah berhubung program penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS. Perinciannya bersama Buma Wen. Seterusnya dari negeri di bawah bayu, kita akan dimaklumkan berhubung agihan bantuan COVID-19 negeri berjumlah RM160 juta bersama Konstantin Palawan. Kemudian kita ke Perlis bersama Wan Muhammad Ryan Rohidar dengan tumpuan berhubung program CSR oleh institusi perbankan bagi membantu merancangkan sektor pelancongan negeri yang terjejas angkara COVID-19. Itu laporan utama berita wilayah. Kembali semula bersama Ismail. Baik, Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kedah berharap tiada lagi Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksana di negeri itu. Untuk mengelak dikenakan PKPD atau PKPB, MKN memohon semua pihak bertanggungjawab memutuskan rantaian COVID-19. Dalam satu kenyataan menerusi laman Facebooknya, MKN Kedah sedar PKPD dan PKPB memberi impak besar kepada ekonomi dan pendapatan masyarakat setempat. Untuk mengelakkan perkara itu dikenakan, orang ramai terus diingatkan sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP dan undang-undang yang ditetapkan agar kes positif COVID-19 dapat dikurangkan. Kedah sudah melalui 9 PKPB, PKPD dan PKPDB sejak Ogos lalu hingga kini bagi mengekang dan mencegah penularan COVID-19. Ia melibatkan PKPDB di Kubang Pasu dan Padang Terap pada 3 hingga 26 Ogos, Aman Jaya pada 26 Ogos hingga 13 September dan Zon Melur Sungai Petani pada 14 hingga 27 September. Manakala PKPD dilaksanakan di Alustar pada 11 hingga 25 September, Flat Seberang Perak pada 26 September hingga 7 Oktober, Penjara Alur pada 6 Oktober hingga 1 November dan Penjara Pokok Sena pada 11 hingga 24 Oktober. Selain itu, Kampung Padang Cik Mas Baling pada 18 hingga 31 Oktober. Dan terbaru, PKPB di seluruh negeri Kedah yang akan berakhir 6 Disember ini. Sementara itu, Kerajaan Negeri dan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK tidak mengeluarkan arahan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri itu seperti yang tular menerusi aplikasi WhatsApp awal pagi ini. Exco Kerajaan Negeri Dr. Izzani Hussein menerusi satu kenyataan memaklumkan JKNK dan Majlis Keselamatan Negara MKN tidak pernah mengeluarkan perintah berkenaan yang kononnya berkuat kuasa 12:30 malam nanti. Menurutnya, perkara tersebut adalah palsu dan orang ramai dinasihati tidak terpengaruh dan berhenti daripada berkongsi mesej berkenaan. Terdahulu tular mesej mengatakan Kementerian Kesihatan Negeri Kelantan bersama MKN bersetuju melaksanakan PKPB di negeri itu berkuat kuasa pada 12:30 malam 17 November 2020 kerana mengambil kira peningkatan kes COVID-19. Kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di Semenanjung Malaysia kecuali Kelantan, Pahang dan Perlis yang kekal berada di bawah arahan PKPB pemulihan.
Sementara itu, hampir 10% anggota Polis Diraja Malaysia PDRM di Melaka telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan kuarantin kendiri sejak Mac lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata jumlah itu melibatkan 226 pegawai kanan, pangkat rendah, anggota awam dan keluarga daripada kira-kira 3,000 warga polis di negeri itu. Beliau yang baru dilantik sebagai Ketua Polis Negeri mengakui tugasan selaku petugas barisan hadapan banyak terdedah kepada jangkitan COVID-19. Berkaitan tugas barunya di Melaka, beliau bertekad menitik beratkan aspek mendidik masyarakat berbanding penguatkuasaan. Di penguatkuasaan sebagaimana kita tumpu sekarang, tetapi frontliner di polis ni kita juga perlu mendidik masyarakat sedar tentang langkah-langkah pencegahan COVID ni. Kalau kita hanya buat penguasaan saja tanpa kita mendidik masyarakat, mana dia macam tempang lah. Kita hanya pentingkan penguasaan tetapi pada masa yang sama kita tidak mendidik masyarakat. Yang mustahak sekarang kejayaan COVID ni bukan penguatkuasaan tetapi kesedaran masyarakat. Itu yang mustahak bagi saya. Selain itu, beliau komited dalam misi untuk menjadikan Melaka kembali menjadi negeri hijau COVID-19. Beliau berkata demikian pada Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Melaka di Ibu Pejabat Polis IPK Bukit Beruang. Majlis disaksikan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob. Impak pertambahan kes COVID-19 telah memberi kesan terutama kepada peniaga di daerah Kota Tinggi Johor. Suasana lengang di daerah itu mengakibatkan kebanyakan peniaga berdepan kerugian besar akibat kekurangan pelanggan yang bimbang untuk keluar berbelanja ketika kes positif semakin tinggi. Tinjauan RTM mendapati banyak kedai seperti barangan tekstil dan makanan terpaksa ditutup. Ada juga peniaga mengambil langkah membuka perniagaan pada hari tertentu dengan harapan kadar sewa dapat dikurangkan sepanjang tempoh PKPB. Tak ramai sangat lah. Slow sangat. Berbeza sangat lah. Dari segi customer pun tak ada, jualan pun tak ada, sale pun tak ada. Kira, yelah mana nak bayar sewa kedai lagi kan. Perniagaan memang merosot lah. Kadang tak pecah telur pun ada, kadang ada dalam 50-60, 100 ke bawah ada. Memang kurang lah, memang kurang. Beberapa hari ni memang kurang. Orang semua takut nak keluar kan. Dah. Tapi tak nak pun kena buat selagi boleh buka kedai. Kalau yang tutup lah. Kebanyakan peniaga juga terpaksa memendekkan waktu operasi premis sehingga pukul 4.30 petang sejak minggu lalu berikutan kekurangan pelanggan. Isu logistik tidak akan menjadi permasalahan sekiranya vaksin COVID-19 berjaya ditemui. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Pengkomersialan dan Perkhidmatan MOSTI Dr. Muhammad Nor Azman Hassan berkata ia dibuktikan menerusi keupayaan negara dalam mengekang virus seperti influenza dan demam campak sebelum ini. Meskipun kini cabarannya lebih besar dari segi penyelarasan suhu dan jangka masa penyimpanan, namun beliau yakin Malaysia bersedia mengatasinya bagi memastikan vaksin tersebut sampai ke seluruh negara. Isu-isu logistik ini perlu dan akan diselesaikan. Kerajaan, Menteri Kementerian Kesihatan sebelum ini telah ada pengalaman yang cepat, yang kukuh dan kuat bagi mendapatkan, menyediakan logistik termasuklah penyimpanan dan pengangkutan vaksin-vaksin. Dan tentulah insya-Allah kita akan pastikan apa-apa bentuk vaksin yang kita terima disediakan kemudahan-kemudahan logistik, pengangkutan, penyimpanan dan pelan-pelan yang berkaitan dengan vaksin ini. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sehingga kini MOSTI giat berusaha menjalinkan kerjasama dengan beberapa negara termasuklah Rusia dalam usaha pembangunan vaksin yang berkesan. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi
pagi, makan pagi sekarang. Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Baik. Berita wilayah diteruskan demi mengikuti perkembangan cuaca bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Nur Farha Abdul Halim. Nur Farha. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Kita terus perhatikan kepada paparan carta angin, iaitu rantau negara yang menerima dominasi tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana kuat, iaitu antara 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian di kawasan perairan rantau negara, kami masih menerima tiupan angin yang agak kencang, iaitu antara 40 hingga 50 km sejam. Begitu juga dengan cerapan awan pada petang ini menunjukkan kelompok awan aktif yang dicerap lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, termasuklah di kawasan perairan rantau negara serta di negeri Sabah dan juga Sarawak. Ini mengakibatkan hujan lebat yang sedang berlaku melibatkan daerah Pekan, Rompin dan juga Bera, negeri Pahang serta di daerah Mersing dan juga Kota Tinggi di negeri Johor. Keadaan hujan lebat ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke tengah malam nanti dan tidak terkecuali juga menjelang hari esok, hujan lebat dijangkakan berpotensi berlaku melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga di daerah Kuantan, Pahang, iaitu hujan lebat yang dijangkakan boleh berlaku untuk tempoh 6 jam berturut-turut. Dan kami menjangkakan keadaan hujan lebat ini akan berterusan sehingga ke 18 November 2020. Oleh yang demikian, Map Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada dan peka dengan amaran terkini daripada Map Malaysia kerana keadaan banjir yang boleh berlaku di kawasan yang berkedudukan rendah. Seterusnya kita perhatikan kepada amaran keadaan laut semasa, iaitu angin kencang dan hujan lebat yang boleh berlaku di sekitar kawasan perairan rantau negara kita yang dilorekkan dengan warna kuning ini, iaitu ketinggian ombak yang boleh mencapai antara 2.5 meter hingga 3.5 meter bersama kelajuan angin 40 hingga 50 km sejam. Dan ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah bobor kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar untuk tinjauan pada petang ini. Ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat yang melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan serta negeri Johor, dan tidak terkecuali juga di negeri Melaka ini masih lagi berterusan dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir lebih tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di Sandakan Sabah serta di hampir keseluruhan bahagian barat Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti dan melalui paparan model numerikal di jabatan kami menunjukkan ramalan cuaca pada malam nanti menunjukkan ribut petir yang boleh berlaku di hampir keseluruhan negeri Perak, termasuklah di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Selangor dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Kuala Lumpur serta melibatkan hampir keseluruhan bahagian barat Sarawak dan juga di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Sabah. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farha Halim. Assalamualaikum.
Terima kasih Nur Farha Abdul Halim. Seterusnya kita beralih ke Bumi Kenyalang. Antara paparan dari Sarawak hari ini, operasi halang pati dan opkuda oleh APMM Negeri serta Lembaga Air Kuching komited beri perkhidmatan terbaik. Untuk butiran penuh, kita terus sahaja bersama Puma Wen. Puma, silakan. Baik, terima kasih Kamal. Selamat petang dan salam hormat. Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung diminta menghantar senarai rumah-rumah uzur penduduk di bawah seliaan mereka yang memerlukan bantuan untuk dibaiki di bawah program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, permohonan bantuan itu boleh dikemukakan kepada pejabat pusat khidmat kawasan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai berkata dana RM1 juta telah diperuntukkan kepada setiap DUN untuk projek PPRMS bagi membantu penduduk kurang berkemampuan menambah baik rumah seperti atap, lantai, dinding atau struktur asas rumah. Jelasnya kerajaan gabungan Parti Sarawak di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menyediakan dana tahunan itu sejak 2018. Dan inilah satu usaha yang begitu baik sekali yang dilaksanakan oleh kerajaan GPS Sarawak untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat kita dalam semua aspek, termasuk rumah, memperbaiki rumah. Bercakap kepada media semasa lawatan projek PPRMS di Kampung Pasir Pandak Santubong, Datuk Dr. Abdul Rahman mendedahkan peruntukan RM14,000 hingga RM15,000 disediakan untuk setiap rumah untuk proses membaik pulih. Setakat ini sebanyak 69 projek telah dilaksanakan di DUN Pantai Damai pada 2018. Sementara itu untuk tahun 2019 hingga tahun ini sebanyak 47 buah rumah telah diluluskan untuk dibaiki dengan sebahagian besarnya telah siap dilaksanakan. Sementara itu, memiliki rumah kediaman sendiri yang selesa dan kondusif merupakan impian semua. Namun, kekangan kewangan menyebabkan impian itu sukar dicapai, terutama mereka yang kurang berkemampuan. Justru pengenalan program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS ini sedikit sebanyak meringankan beban golongan berkenaan memiliki rumah selesa untuk didiami. Bagi penerima PPRMS, Nazawazi Melayu, bantuan berkenaan benar-benar telah meringankan bebannya untuk memiliki rumah. Walaupun banyak pun sedikit pun, itu pun dapat memberi kesan, memberi makna pada saya lah. Bapa dapat jauh lah beza kata orang dapat membantu. Nazawazi yang bekerja sebagai pengawal keselamatan bersyukur dengan bantuan itu beliau dapat membina rumah kediaman sendiri setelah sekian lama tinggal menumpang di tempat lain. Beliau juga berterima kasih kepada kerajaan kerana meluluskan pengeluaran simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM500 sebulan yang banyak membantu mereka sekeluarga terutama ketika pandemik COVID-19 ini. Seorang lagi penerima, Zailah Ulis, 45 tahun, turut melahirkan kesyukuran dengan bantuan PPRMS. Rasa terima kasih dengan kerajaan negeri lah kerana beri sumbangan untuk kami. Rasa hilang lah rasa takut kami apa dah. Belum dindingnya sebab bagus sila. Atapnya pun ada bocor. Dah macam selalu gugup bah. Takut juga lah kami. Anak kami kecil-kecil selalu main dalamnya bah. Zailah dan suami Abdullah Tambi, 55 tahun, yang mencari rezeki sebagai nelayan bersama 5 orang anak mereka telah mendiami rumah tersebut sejak 2007. Projek PPRMS merupakan inisiatif kerajaan negeri untuk meneruskan kesinambungan usaha membantu rakyat kurang berkemampuan memiliki rumah selesa menerusi peruntukan RM1 juta untuk setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak telah melakukan 13,174 pemeriksaan di laut sejak Januari lalu dengan 64 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan. Menurut Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksmana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus, kebanyakan yang ditahan didapati gagal mematuhi Akta Perikanan seperti menunda terlalu hampir dengan pantai selain lesen pekerja asing tamat.
Jelas Laksmana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus, fokus utama APMM adalah operasi Benteng Laut Timur untuk menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin dan juga Op Kuda Laut untuk mengesan bot nelayan asing terutamanya dari Vietnam dengan 10 tangkapan setakat ini. APMM Negeri Sarawak, kita telah berjaya mengengkang sebarang kemasukan parti daripada negara jiran. Ini merupakan satu percaya yang baik bagi kami untuk memastikan perairan negeri Sarawak ini tidak dicerobohi oleh penjatuh tanpa izin. Mengulas mengenai ketibaan musim tengkujuh yang telah bermula sehingga Mac tahun depan ini, beliau mengingatkan komuniti nelayan supaya mengambil langkah keselamatan seperti memakai jaket keselamatan selain memastikan keadaan bot dalam keadaan baik, selain turut memasang alat pengesan lokasi individu atau Personal Locator Beacon PLB. Ditemui media selepas membuat rondaan, APMM bersama media menggunakan kapal KM Cekal di Kuching. Laksmana Pertama Maritim Zain Azman berkata, tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang boleh menyebabkan laut bergelora dan ombak besar di perairan. Justru itu, sebarang kecemasan dan mencurigakan, komuniti nelayan boleh membuat panggilan terus ke Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak di talian 082 432 544 atau MERS 999 yang beroperasi 24 jam. Lembaga Air Kuching LAK komited untuk terus menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya. Pengurus besarnya Roziah Muhammad berkata, ini termasuk memastikan semua projek-projek rakyat dilaksana dengan lancar serta menjamin bekalan air mencukupi bagi kawasan Kuching dan Samarahan. Jelasnya ini sesuai dengan aspirasi Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam penambahbaikan sistem bekalan air di Sarawak. Roziah menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat dengan Datuk Patinggi Abang Johari di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya. Kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan dirinya sebagai pengurus besar LAK yang baharu selain membincangkan hala tuju organisasi serta perkembangan projek-projek rakyat di bawah LAK. Roziah telah dilantik sebagai pengurus besar LAK pada 1 Oktober 2020. Polis Miri berjaya menyelamatkan 8 orang wanita warga negara Indonesia berumur dalam lingkungan 29 hingga 58 tahun yang telah dieksploitasi oleh majikan mereka untuk bekerja sebagai pembantu rumah tanpa dibayar gaji untuk satu tempoh yang lama. Ketua Polis Daerah Miri ACP Lee Ming Siah berkata, bertindak atas maklumat yang diterima, pasukan bahagian siasatan jenayah IPD Miri telah menyerbu sebuah rumah di Taman Dasing Jalan Miri Bintulu Sabtu lepas. SCP Lim berkata kesemua mangsa ditemui dalam keadaan selamat dan didapati tiada sebarang kesan penderaan ke atas mereka. Polis telah mendapatkan perintah pelindungan interim untuk mangsa yang telah diselamatkan manakala suspek yang merupakan majikan sedang dikesan oleh pihak polis. Ketasiasatan berkaitan akan dirujuk ke Peguam Negara dalam masa terdekat. Dalam pada itu, SCP Lim mengingatkan orang ramai sentiasa mematuhi undang-undang dan perlu mengikuti prosedur yang betul untuk menggaji pekerja asing. Kegagalan mematuhi undang-undang tersebut akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 15 Akta Anti Pemperdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Jika disabitkan kesalahan, akan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 15 tahun dan boleh juga didenda tidak kurang daripada RM500,000 tetapi tidak melebihi RM1 juta dan boleh juga dilucuthakkan keuntungan daripada kesalahan itu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal. Baik, terima kasih Ibu Mawen. Baik, lintas langsung negeri-negeri diteruskan dengan perkembangan dari Sabah. Antara paparannya, lebih 1.06 juta rakyat negeri Sabah telah terima agihan bantuan COVID-19 serta sumbangan kepada PKS yang terjejas pandemik berkenaan. Butiran lanjut, kita terus ke Kota Kinabalu bersama Konstantin Palawan. Konstantin. Ya, terima kasih Kamal Firman Shah. Salam sejahtera. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah meluluskan rang undang-undang perbekalan tambahan kedua bagi tahun 2020 berjumlah RM709,644,230 dalam persidangan Dun Sabah yang ke-16 hari ini. Lebih separuh daripada peruntukan tambahan tersebut digunakan bagi membantu kerajaan negeri menangani pandemik COVID-19.
Untuk itu, kerajaan negeri yang baru dibentuk, Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah, terpanggil untuk meneruskan bantuan bagi meringankan bebanan yang dihadapi oleh sekalian rakyat yang terlibat. Sehubungan itu, di dalam anggaran tambahan perbekalan kedua 2020 ini, sejumlah 375,12 juta ataupun 53% adalah diperuntukkan untuk bantuan menangani pandemik COVID-19. Ketika membentangkan rang undang-undang tersebut, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyatakan sejumlah 160 juta ringgit juga akan diperuntukkan sebagai pakej bantuan prihatin COVID-19 kepada rakyat yang terkesan dan terjejas selain membendung penularan pandemik tersebut. Sementara itu, peruntukan tambahan terbesar yang melibatkan aliran wang tunai dalam anggaran perbekalan tambahan kedua 2020 adalah sebanyak RM169,872,106 yang disyor bagi menampung keperluan di bawah Jabatan Ketua Menteri meliputi pakej bantuan prihatin COVID-19 sebanyak RM135 juta. RUU tersebut dibahas ahli-ahli Dewan sebelum diluluskan sebulat suara. Speaker DUN Sabah Datuk Kazim M. Yahya menangguhkan persidangan DUN yang diadakan dalam norma baharu. Sementara itu, lebih 1.06 juta rakyat negeri Sabah setakat ini telah menerima manfaat daripada peruntukan kerajaan negeri berjumlah RM160 juta untuk bantuan COVID-19. Datuk Haji Ji berkata menerusi peruntukan itu, RM34.86 juta telah disalurkan menerusi program bantuan bakul makanan melibatkan 169,345 penerima untuk memenuhi keperluan harian rakyat Sabah yang terkesan akibat penularan COVID-19. Selain itu, kerajaan negeri juga telah memberikan bantuan kewangan sekali bayar kepada mereka yang terkesan pengecualian sewa gerai penjajah dan pengecualian sewa projek perumahan rakyat selama 3 bulan bermula Oktober lepas. Manakala bagi bantuan prihatin COVID-19 sebanyak 33,759,400 ringgit telah dibelanjakan melibatkan 113,919 orang penerima seperti yang berikut. 1. Penerima bantuan AM, anak yatim, orang tua, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Wakil Rakyat Elopora, Kelvin Chong Ket Kyun, yang bertanya mengenai peruntukan dana disediakan kerajaan negeri untuk disalurkan kepada rakyat Sabah yang terkesan akibat penularan COVID-19. Datuk Haji Ji berkata demikian dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, menjawab soalan tambahan, Kelvin Chong, Datuk Haji Ji berkata pemilik lesen perniagaan kecil-kecilan yang terjejas dengan pandemik COVID-19 tidak terkecuali diberi pertimbangan mendapat bantuan. Jelasnya pertimbangan itu penting bagi memastikan golongan peniaga kecil-kecilan berpendapatan tidak melebihi RM50,000 setahun tidak tercicir. Katanya, kerajaan sentiasa akan memastikan bantuan kepada golongan yang terjejas di negeri ini mendapat bantuan sewajarnya tanpa mengira agama, kaum dan bangsa. Sebanyak 15,130 perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah yang terkesan oleh penularan COVID-19 telah menerima bantuan kewangan daripada kerajaan negeri setakat ini. Timbalan Ketua Menteri 3 yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah, Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, bantuan sebanyak RM1,000 masing-masing itu yang disalurkan menerusi kementeriannya diberi kepada usahawan mikro dan cottage berskala kecil dengan jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM50,000. Menurut Datuk Dr. Joachim, PKS merupakan sektor penting dalam ekonomi negeri yang mana PKS menyumbang hampir 98% daripada jumlah pertubuhan perniagaan di Sabah. PKS juga merupakan sektor utama menyokong pertumbuhan sektor pembuatan dan penyumbang dalam penyediaan peluang pekerjaan serta melahirkan usahawan-usahawan untuk memacu ekonomi negeri.
Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu sebagai menjawab soalan Wakil Rakyat Luyang Pung Jinze yang ingin tahu usaha atau inisiatif yang telah dilaksanakan kerajaan negeri bagi memberi bantuan kepada PKS di Sabah. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri 1 yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata kerajaan negeri memberi jaminan untuk menyelesaikan masalah bekalan air dan elektrik secara tuntas di negeri ini. Menurut Datuk Seri Bung Mokhtar, kerajaan tidak akan membiarkan rakyat terbeban disebabkan masalah bekalan air dan elektrik yang berlarutan sekian lama. Bagaimanapun, beliau meminta supaya kerajaan diberikan masa untuk menyelesaikan isu tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Wakil Rakyat Elopura Calvin Chong dan Wakil Rakyat Seri Tanjung Justin Wong Yun Bin mengenai isu air dan elektrik di negeri ini dalam sidang DUN di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri perlu mewujudkan sebuah badan berkuasa multimedia bagi menangani isu kemiskinan digital di negeri ini. Ia penting bagi membolehkan kerajaan negeri memiliki kuasa mutlak dalam memantau dan menyelenggara peruntukan mengenai aspek pembangunan digital yang disalurkan di Sabah. Wakil Rakyat Usukan Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Keruak berkata demikian ketika mencadangkan usul ucapan terima kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Beliau berpendapat isu itu tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana akan memberi kesan ekonomi sebenar dan mengakibatkan Sabah ketinggalan lebih jauh daripada arus pembangunan. Sehubungan itu, Datuk Saleh berharap kerajaan negeri dapat merancang kaedah sewajarnya atau menyampaikan insentif bersesuaian untuk menangani isu kemiskinan digital negeri. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika menggulung perbahasan ucapan dasar Yang di-Pertuan Negeri berkata, kerajaan negeri akan mengambil tindakan terhadap semua cadangan yang dikemukakan demi kebaikan negeri. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Kamal di Angkasa Puri. Kamal, silakan. Baik, terima kasih Konstantin Palawan langsung dari Sabah. Seterusnya kita ke utara Semenanjung bersama Wan Muhammad Ryan Rohidar bagi perkembangan negeri Indra Kayangan. Antara perkongsiannya berhubung kempen derma darah dan kesedaran proses pembuangan e-waste. Dengan itu, silakan Ryan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejak penularan COVID-19, sektor pelancongan di Perlis terjejas hampir 60% disebabkan kebimbangan orang ramai untuk berkunjung ke destinasi pelancongan di negeri ini. Justru, industri perbankan dilihat mampu membantu dalam usaha merancangkan sektor pelancongan domestik yang terjejas ekoran penularan pandemik COVID-19. Menurut Pegawai Kewangan Negeri, Nasaruddin Abdul Muttalib, selain inisiatif dan insentif yang diumumkan oleh kerajaan dalam membantu sektor pelancongan, industri perbankan boleh menyuburkan kembali sektor berkenaan seperti pelaksanaan program tanggungjawab sosial korporat CSR. Ini satu contoh yang baik di mana pihak-pihak swasta boleh menyumbang ke dalam menghidupkan kembali produk-produk pelancongan yang memerlukan tarikan-tarikan baru dari segi pelancongan domestiknya. Jadi kita menyeru jugalah lebih ramai lagi pihak-pihak swasta untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi mengaktifkan dan mengimarahkan lagi produk-produk pelancongan yang sedia ada di negeri Perlis ini. Beliau berkata demikian dalam program Perbendaharaan Negeri Perlis bersama rakan strategik yang dirasmikan Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Nurul Hisham Yaakob. Bagi Pengerusi Persatuan Bank-Bank Negeri Perlis Zulkifli Mat Isa, program CSR melibatkan industri perbankan adalah yang pertama dilaksanakan dalam membantu sektor pelancongan Negeri Perlis. Inilah masanya kami dari sektor perbankan untuk kena turun untuk membantu, bukan saja dari segi pinjaman ataupun dana-dana yang ditawarkan oleh kerajaan, tapi dari segi tenaga untuk membantu menarik perhatian daripada penduduk-penduduk untuk datang kembali ke sini.
Sedar bekalan darah sentiasa diperlukan, maka St. John's Ambulance Malaysia Negeri Perlis mengambil inisiatif menganjurkan kempen derma darah melibatkan masyarakat di negeri ini. Usaha berkenaan bagi membantu mengatasi kekurangan bekalan darah di Pusat Darah Negara dan Hospital Tunku Fauziah dalam program 2 hari bermula 14 November dan berakhir semalam. Menurut Pemangku Pengerusi St. John's Ambulance Malaysia SJAM Negeri Perlis, K. Kunasegaran, sasaran awal ditetapkan pihaknya ialah sebanyak 140 pek darah. Namun sambutan dilihat begitu menggalakkan apabila dalam tempoh 2 hari sebanyak 168 pek darah berjaya dikumpul. Kita ucapkan terima kasih kepada semua penderma yang datang dari jauh. Ada yang keluarga, ada yang single, banyak yang datang. Dan terima kasih kepada semua pihak untuk mencapai kejayaan. Mungkin di masa-masa akan datang kita akan adakan lagi kempen ini dan di seluruh negeri Perlis, di Padang Besar atau di Arau, di tempat-tempat yang ada kita boleh buat dengan kerjasama Hospital Tunku Fauziah unit tabung darah. Beliau ditemui RTM bersempena kempen derma darah di Hospital Tuanku Fauziah HTF Kangar. Dalam pada itu, usaha digerakkan St. John Ambulance Malaysia Negeri Perlis wajar dipuji kerana mampu memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi. Untuk stok bekalan darah, sebagaimana kita maklum sekarang kita tengah mengalami pandemik semula. So dari segi stok darah pun ramai yang risau untuk datang menderma. Dan ramai penganjur juga yang risau untuk menganjurkan kempen derma darah lah. Jadi dari segi stok tu kita nampak ada sedikit penurunan. Tapi dengan kerjasama seperti yang St. John lakukan ni, kita harap stok kita akan terus meningkat bagi menampung keperluan hospital lah. Selain Perlis, kempen berkenaan turut dilaksanakan serentak di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Pengeluaran barangan elektrik dan elektronik sentiasa meningkat hasil ledakan teknologi setiap musim. Kesannya, kesemua barangan ini menjadi cepat luput dalam tempoh singkat sekaligus perlu dilupuskan secara selamat. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Asli dan Alam Sekitar Negeri, Teh Chai An berkata, barangan tersebut dikategorikan sebagai buangan terjadual yang dikenali sebagai e-waste. Justru, Kementerian Alam Sekitar dan Air telah mewujudkan program pengumpulan buangan elektrik dan elektronik di seluruh negara dalam inisiatif Belanjawan tahun 2020 bagi memastikan proses pembuangan e-waste dilaksanakan secara berhemah. Memang e-waste ni di Negeri Perlis kita kena berusaha lagi. Bila kita dapat e-waste yang lebih banyak, bermaksud pengalaman atau pengetahuan dari rakyat-rakyat kita amat kurang. Jadi saya rasa kita kena berusaha lagi lah untuk bagi tahu kepada pengetahuan kepada penduduk-penduduk di seluruh negeri Perlis, bukan setakat di golongan peniaga atau industri pengusaha-pengusaha industri sahaja. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Seminar Pematuhan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005 di Kangar. Sejak program berkenaan dilaksanakan di Perlis pada 23 September hingga 21 Oktober lalu, sebanyak 25,000 kilogram barangan e-waste berjaya dikumpulkan. Kenapa kita menjalankan pengutipan e-waste? Sebab salah satu program yang kita dapati sekiranya tidak diuruskan dengan sempurna, kandungan yang ada dalam e-waste tersebut sebenarnya berpotensi untuk memudaratkan kesihatan. Kalau tidak diuruskan baik. Sebagai contoh, sekiranya tindak balas dengan air hujan dan sebagainya, dia boleh menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrik, ataupun dia berlaku penguraian logam-logam yang boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Program berkenaan dilaksanakan bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 peringkat Negeri Perlis. Sekian paparan berita dari Perlis. Saya, Wan Muhammad Ryan bin Rohidar, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wan Muhammad Ryan langsung dari Perlis. Baik, berita selanjutnya kita bersama Ismail selepas ini. Dengan itu, jangan ke mana-mana.
Baik, kita bertemu kembali. Kerajaan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Asrama Pekerja Syarikat Sarung Tangan Top Glove di Klang, Selangor bermula tengah malam ini. Pelaksanaan PKPD di kawasan berkenaan terpaksa dibuat selepas Kementerian Kesihatan KKM mengesan 215 kes positif COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PKPD berkenaan berlangsung sehingga 30 November ini. Ia bagi membolehkan KKM melaksanakan saringan kepada semua penghuni asrama dan penduduk. Pelaksanaan PKPD ini membabitkan kawasan asrama lelaki serta Jalan Abadi 1A Palang KU8 dan asrama pekerja wanita serta Jalan Abadi 1A dan Jalan Abadi 10A Palang KU8. Mana ini dia, mana termasuk jalan sekali ya. Yang melibatkan seramai 13,190 pekerja dan hampir 1,200 penduduk. Turut dikenakan PKPD adalah penempatan telipuk dan kampung Numbak di Kota Kinabalu, Sabah yang telah bermula tengah malam tadi sehingga 29 November ini. Bermula hari ini, perkhidmatan van perantara transit aliran ringan LRT dibuka untuk percubaan selama 4 bulan sehingga 14 Mac depan. Buat permulaan, ianya dilaksanakan bagi laluan T252 dari projek perumahan rakyat PPR Sungai Bonus melalui PPR Desa Rejang ke LRT Wangsa Maju. Kita ikuti laporan Muhammad Ashraf Ishak yang meninjau hari pertama operasi percubaan van perantara LRT tersebut. Perkhidmatan percubaan ini dikendalikan Rapid Bus Sdn Berhad iaitu anak syarikat Prasarana Malaysia Berhad bagi memantapkan hubungan rangkaian pengangkutan awamnya. Kemudahan ini akan memfokuskan kawasan yang tidak dapat dilalui bas Rapid KL kerana masalah jalan raya yang terlalu sempit terutama di kawasan perumahan. Ada kawasan di Kuala Lumpur ni, especially kawasan-kawasan yang padat penduduk, tetapi bas-bas kita tak boleh lalu. Jadi salah satu tujuan kita ialah untuk adakan option lah sekiranya kita nak cover this kind of area. Yang kedua ialah ada juga laluan-laluan kita di mana kita gunakan bas tetapi jumlah penumpang yang terlalu rendah. Jadi kita pun nak tengoklah sama ada kita boleh mengurangkan kos operasi kita dengan menggunakan bas-bas dengan kenderaan kecil lah. Perkhidmatan ini beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam menggunakan 3 van berwarna merah jambu. Kadar tambang RM1 dikenakan kepada penumpang dengan kaedah pembayaran tanpa tunai dengan menggunakan pas tanpa had My30, Touch and Go dan kad konsesi. Baik, dari segi kapasiti van ini mampu memuatkan 10 orang penumpang pada satu masa dengan kekerapan 20 minit bagi setiap satu perjalanan. Orang ramai juga boleh mengetahui lokasi semasa van tersebut dengan menggunakan aplikasi Google Maps, Move It atau melayari portal My Rapid Bus Kiosk. Kemudahan ini akan memudahkan penumpang untuk merancang perjalanan mereka sebaiknya tanpa perlu menunggu terlalu lama di kawasan hentian van. Okey, memang baguslah. Sebab kalau macam biasa kalau kita nak daripada sini kita nak pergi ke Wangsa Maju ke apa kan, kita kena berpusing dulu, kena turun ke KL dulu, pusing dulu. So kalau buat macam ni okeylah. Mudahlah. Mudah. Tak adalah berpusing-pusing balik je. Saya baru tahu. Okey jugalah. Convenient lah. Convenient. Sokongan orang ramai amat diperlukan dalam menggunakan perkhidmatan tersebut bagi menganalisa keperluan dan kecekapannya. Maklum balas pengguna terhadap perkhidmatan van tersebut akan digunakan pihak prasarana untuk menentukan sama ada perkhidmatan itu akan diteruskan dan diperluaskan di kawasan-kawasan yang lain. Lalu
laluan T252 yang menghubungkan PPR Sungai Bonus ke stesen LRT Wangsa Maju ini akan menjadi projek perintis kepada perkhidmatan ini. Ianya akan memberi lebih banyak kemudahan kepada orang ramai dalam memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan pengangkutan awam yang telah disediakan kerajaan. Muhammad Ashraf Isak, Berita RTM. Penggunaan teknologi selari revolusi industri 4.0 dan internet pelbagai benda IoT dalam pertanian antara hasrat yang ingin dicapai oleh peserta yang terlibat dalam program Kebun Komuniti. Ia selari dengan hasrat menjamin keselamatan makanan dalam kalangan rakyat dengan peruntukan belanjawan 2021 berjumlah 30 juta ringgit untuk program tersebut. Laporan kita bersama Fizawati Zainal. Pengerusi Kebun Komuniti 4 Presid 14 Putrajaya Burhanuddin Muhammad Ghazali berkata, dengan peruntukan itu serta jalinan teknologi pertanian, ia mampu menaik taraf dan meningkatkan produktiviti kebun sekaligus memberi faedah kepada penduduk setempat. Luasan kebun tu biasanya terhad. Jadi macam kebun KK4 ni dalam 600 meter persegi, tak banyak. Kalau kita nak luaskan dari segi saiz tu memang payah. Tapi untuk KK4 ni kami rasakan kita boleh upgrade daripada sistem vertigasi, kita boleh upgrade kepada sistem hidroponik. Vertigasi sekarang kita boleh 3 musim ataupun 4 musim maksimum setahun. Jadi, tapi kalau dengan cara hidroponik, kita boleh dapat 5 hingga 6 musim setahun. Manakala pengerusi Kebun Komuniti Bandar Presin 16, Mat Nasir Mat Isa, menghargai belanjawan 2021 yang memberi penekanan kepada keselamatan makanan. Menurut beliau, kebun bandar yang sedang diusahakan turut meringankan kos perbelanjaan dapur. Untuk kami tambah baik yang menambahkan baja, benih, tanah dan sebagainya lah. Nampak hasil lah. Kami dah dapat mewujudkan satu apa yang kami namakan sebagai kawasan yang boleh dikatakan sebagai apa, bank makanan untuk komuniti, community food bank. Maknanya apa yang sahaja yang ada di pasar tu ada di sini. Maknanya kami kurang untuk ke pasar. Dekat sini pun kami boleh dapat. Setakat untuk ahli kebun tu memang lebih daripada cukup. Untuk kami boleh bantu jiran-jiran. 7 inisiatif disenarai di bawah jaminan keselamatan makanan, antaranya 50 juta ringgit untuk projek pertanian organik, 60 juta untuk program modernisasi rantaian nilai agromakanan dan 10 juta untuk ladang e-satelit. Belanjawan 2021 menerusi jaminan keselamatan makanan menyediakan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit untuk pembangunan peluasan kebun komuniti. Ia dijangka memanfaatkan hampir 60,000 peserta. RM500 untuk pengusaha kebun individu, manakala RM50,000 untuk kebun komuniti. Nur Fizawati Zainal, Berita RTM. Seterusnya, persidangan Dewan Rakyat. Kira-kira 61 juta ringgit diperuntuk bagi pembaik pulihan 15 sekolah di sekitar Beaufort, Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, ia merupakan antara 466 sekolah dengan bangunan daif di seluruh Sabah. Dan untuk Beaufort, kita telah sebanyak 15 projek untuk sekolah dengan bangunan yang daif telah dikenal pasti dan akan dinaik taraf dan kalau perlu dibina semula dengan kos berjumlah 61 juta ringgit. Dan mengenai timeline untuk penambahbaikan tersebut, itulah kita akan cuba sedaya upaya untuk melaksanakan dalam masa mengikut jadual. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Beaufort Dato' Azizah Mahmad Dun. Dalam pada itu, jelas Dr. Mah, kementeriannya sedang berusaha menyediakan perkhidmatan internet di sekolah terlibat menerusi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Pelaksanaan projek lampu jalan kampung LJK jenis solar diod pemancar cahaya LED secara projek rintis dijangka dimulakan pada penghujung tahun ini.
Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, projek rintis itu melibatkan pemasangan 50 unit LJK solar LED yang bakal memberi manfaat kepada lebih 1,165 penduduk. Jelasnya, dua kawasan di negeri Perak dan Sarawak telah dikenal pasti untuk projek rintis tersebut. Memang sistem lampu jalan berkuasa solar ni memang menjimatkan. Justru itu Kementerian Luar Bandar sedang melakukan projek perintis dua kampung, satu kampung di Sungai Tiang, kampung Sungai Kejar di Ulu Perak, dan satu lagi di Sarawak, kampung Long Semaduh dan kampung Long Sukang, bagi memastikan konsep baru LED solar ni dapat kita yakinkan, malah kita boleh perluaskan ke seluruh negara bagi menjimatkan kos. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih dalam sidang Dewan Rakyat di Parlimen. Sementara itu, 8,000 penjawat awam di Pahang menerima bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, sebanyak RM8 juta diperuntuk dan pembayarannya akan dibuat sebelum 16 Januari tahun hadapan. Menurutnya, bantuan khas itu bagi menghargai jasa penjawat awam yang menyumbang perkhidmatan terbaik mereka terhadap pentadbiran negeri. Beliau berharap dengan pengumuman itu akan meningkatkan semangat penjawat awam terlibat dalam memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang. Pemberian bantuan khas kewangan ini bertambah berbanding dengan tahun lepas berjumlah RM750 dan insya-Allah pada tahun yang mendatang kiranya prestasi kewangan negeri bertambah kukuh, tidak mustahil kerajaan negeri akan memberikan bantuan kewangan khas yang lebih tinggi daripada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan Belanjawan 2021 Kerajaan Negeri di Dewan Undangan Negeri Pahang hari ini. Datuk Seri Wan Rosdi dalam turut menjangkakan kutipan hasil negeri pada tahun hadapan adalah sebanyak RM800.798 juta, iaitu peningkatan 7.6% berbanding anggaran pada tahun ini. Jelasnya, pendapatan negeri 2021 dijangka diperoleh daripada hasil tanah sebanyak RM452.285 juta, hasil perhutanan sebanyak RM165.95 juta. Sementara itu, stok barang bantuan banjir di Pahang yang tidak habis digunakan akan dijual semula kepada pembekal yang dilantik. Hasil jualan berkenaan pula akan dimasukkan ke dalam tabung kumpulan wang amanah malapetaka negeri bermula tahun ini. Datuk Seri Wan Rosdi berkata sebelum tahun 2019, semua stok barang bantuan banjir yang tidak digunakan akan diagihkan kepada komuniti setempat dan golongan sasar secara sumbangan yang diuruskan Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah. Bermula tahun ini, kiranya ada stok yang tidak habis ataupun tidak berlaku banjir, pihak syarikat yang membekalkannya akan buyback. Maknanya dia sanggup beli dengan harga 30% daripada harga asal. Dan hasil daripada jualan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung kumpulan wang amanah malapetaka negeri Pahang. Ketika menjawab pertanyaan adun teruntum Sim Chong Sian pada persidangan Dewan Undangan Negeri, beliau memaklumkan kerajaan negeri menerusi tabung kumpulan wang amanah malapetaka negeri memperuntuk sebanyak RM2 juta pada tahun ini. Datuk Seri Wan Rosdi turut memaklumkan RM2.96 juta diperuntuk kepada Jabatan Pengairan dan Saliran pada tahun ini bagi tujuan meningkatkan infrastruktur dalam usaha mengatasi banjir. Sedikit berita sukan.
Teka-teki mengenai siapa jurulatih baharu Selangor akhirnya terjawab apabila Persatuan Bola Sepak Negeri itu FAS hari ini mengumumkan pelantikan Carsten Netzel sebagai pengendali mereka bagi kempen Liga Malaysia 2021. Jurulatih berusia 52 tahun dari Jerman itu pernah bermain untuk pasukan Freiburg di Bundesliga dan telah pun tiba di Malaysia pada pertengahan bulan lepas. Dalam satu kenyataan, pengarah teknikal Selangor, Michael Fichtenbeiner berkata, Netzel adalah individu yang tepat untuk membawa The Red Giants ke tahap yang lebih tinggi berikutan pengalamannya selama 10 tahun dalam bidang kejurulatihan. Antara pencapaian yang pernah dilakarnya ialah membimbing pasukan Bochum VfL, SV Elversberg serta Holstein Kiel ke Division 2 Liga Jerman. Netzel sebelum ini merupakan pengurus pasukan Division 4 Jerman RW Essen sebelum menjadi penasihat kepada kelab SW Essen. Jawatan terakhirnya ialah menjadi penolong ketua jurulatih kelab Liga Jepun Urawa Reds. Program Pembangunan Rugby Negara NRDP sudah mendapat lampu hijau daripada kerajaan untuk menambah pusat latihan di setiap negeri dan satu pusat latihan daerah. Ini bagi merancangkan aktiviti sukan itu di peringkat akar umbi. Pengarah program NRDP Jamaluddin Salim menjelaskan, buat masa ini, program berkenaan telah mempunyai 10 pusat latihan negeri dan 10 pusat latihan daerah. Jumlah itu perlu ditambah memandangkan sukan rugby kini semakin popular dalam kalangan peminat sukan. Kita akan tambah. Yang itu kita akan berjalan, kita rasa boleh jalan. Sebab dia benda itu di dalaman. Jadi tak ada masalah besar lah di situ. Tambah beliau, tujuan utama NRDP menambah pusat-pusat latihan baharu ini adalah bagi mencungkil bakat-bakat baharu di kawasan bandar dan luar bandar. Bagi tenaga pengajar pula, NRDP sudah mengenal pasti jurulatih-jurulatih tempatan untuk ditempatkan di semua pusat-pusat latihan tersebut. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM di pejabatnya di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Jamaluddin terus memaklumkan pihaknya merancang untuk mewujudkan pasukan rugby wanita Perayu di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Jelas beliau lagi, perkara tersebut sudah pun dipersetujui pengurusan sekolah berkenaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah Sukan Malaysia Pahang untuk bantu pasukan perempuan kita. Jadi kita mulakan dengan Perayu, 14 orang telah diberi tempat untuk kita mula Julai tahun depan. Perayu perempuan. Sekarang ni perayu lelaki di SSTM. Jadi itu banyak dua pusat ni secara tak langsung nanti jadi apa so-called akademi rugby kita lah. Tambah beliau, program yang dirancang itu sememangnya bertepatan dalam usaha melahirkan lebih ramai pemain rugby wanita menyarum jersey kebangsaan pada masa depan. Selain daripada perlindungan kesihatan, kerajaan juga bercadang memperluas perlindungan sosial kepada golongan B40 melalui program voucher perlindungan tenang. Melaluinya, setiap penerima bantuan B40 akan diberi voucher RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Baiklah saudara, laporan tadi mengakhiri berita wilayah untuk hari ini. Jadikan amalan mengimbas Buy Sejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang dikunjungi. Dan memang benar, juga kita ingin mengingatkan anda supaya amalkan cegah dari awal, amal norma baharu, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan anda. Dengan itu, selamat petang dan Assalamualaikum.